Ada satu peristiwa yang besar yang jarang-jarang juga kita perkatakan dan kenang, walhal tarikhnya itu ada, ya. Tarikhnya itu sekitar 20 atau 21 Ramadan. Cuba kita tengok setiap tahun, kita tak terkenang pun pada 20 dan 21 Ramadan ini untuk membuat tazkirah pembukaan kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukrulillah, pada malam ini dapat saya menyambung bicara dalam sirah nabawiyah al-mutahharah, dan tertangguh agak lama. Nak kena tengok tanda balik. Pembukaan kota Mekah. Selain daripada hijrah Nabi SAW yang mencatat sejarah begitu agung, sehinggakan para sahabat ridwanullah alaihim menjadikan tarikh hijrah itu sebagai permulaan pengiraan tahun hijri, tahun umat Islam ini. Ada satu peristiwa yang besar yang jarang-jarang juga kita perkatakan dan kenang, walhal tarikhnya itu ada, ya. Tarikhnya itu sekitar 20 atau 21 Ramadan. Cuba kita tengok setiap tahun, kita tak terkenang pun pada 20 dan 21 Ramadan ini untuk membuat tazkirah pembukaan kota Mekah. Jadi kita duk sibuk kepada 17 Ramadan yang dikatakan tarikh berlakunya Perang Badar. Itu pun peristiwa besar, ya, tidak dinafikan peristiwa itu besar. Dan kesan peperangan Badar kepada umat Islam dan juga Rasulullah SAW itu cukup besar, sehingga kan apabila Rasulullah SAW dihadapkan dengan peristiwa pembocoran rahsia Hatib bin Abi Balta'ah dalam peristiwa Fathu Makkah, ya, dalam nak pergi membuka kota Mekah ni, Rasulullah bergerak dengan penuh rahsia. Tiba-tiba bocor juga rahsia ini melalui surat Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat lah. Jadi apabila mengetahui kebocoran rahsia itu tadi, para sahabat cukup marah, Rasulullah pun marah, ya, sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim. Umar Ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, orang macam ni membocorkan rahsia Rasulullah ni, tak ada lain dah melainkan hukum mati, pancung. Dan selayaknya Hatib bin Abi Balta'ah ni dihukum pancung dengan membocorkan rahsia negara, rahsia Rasulullah SAW tu pula. Kan? Sampai sekarang pun hukuman kepada pembocor-pembocor rahsia negara ni, negara mana sekalipun, hukumannya mati. Pengkhianatan, ya. Kalau di Rusia ke di China ke apa ke, itu sementara. Tapi untuk Hatib bin Abi Balta'ah ini, Rasulullah SAW terdiam, termenung seketika. Lalu Rasulullah mengatakan, Hatib adalah Ahlul Badar, veteran perang Badar. Kan? Mungkin ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepadaku melalui perbuatan Hatib ini. Maka Rasulullah tak bunuh Hatib bin Abi Balta'ah, cuma dikurung, ya, dikeluarkan dari pasukan lah, supaya dia tidak mengulang. Prevention tu kena ada. Tapi bayangkan, maknanya dengan apa ni, menyertai peperangan Badar itu, sanjungan Rasulullah SAW sampai ke tahap itu. Kan besarnya sumbangan tentera-tentera Badar ni tadi. Jadi sebab itu saya tak nafikan, kalau kita nak sambut 17 Ramadan itu sebagai mengenang peristiwa Badar, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan lupa tentang pembukaan kota Mekah ini.
Sebab pembukaan kota Mekah ini juga peristiwa besar yang sepatutnya kita kenang, ya, kerana di situlah bermulanya penyempurnaan, proses penyempurnaan agama Islam ini sendiri. Sebab dah dapat tanah sucinya sendiri, dapat tempat ibadahnya sendiri, dan seterusnya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf pula 2 tahun kemudian, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, ya. Jadi tuan-tuan, kita mula melihat rentetan peristiwa Fathu Makkah ataupun pembukaan kota Makkah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata, pembukaan kota Makkah ialah pembukaan terbesar yang kerananya Allah memuliakan agama, Rasul dan angkatan tentera serta pendukung-pendukung agama ini. Ibnu Qayyim yang terkenal dengan kitabnya Zadul Ma'ad, dan juga bahagian kelima daripada Zadul Ma'ad itu adalah Tibun Nabawi. Kan? Kita kat Malaysia ni, Tibun Nabawi ni boleh dikatakan semua rumah ada. Tapi yang 4 jilid sebelum Tibun Nabawi itu kita tak ada, kan. Okay. Jadi Ibnu Qayyim juga seorang perawi hadis, syekh dalam hadis, ya, imam dalam hadis, dan beliau telah menyebut bahawa pembukaan kota Mekah itu adalah pembukaan terbesar, ya, kerana Allah memuliakan agama Islam ini dengan pembukaan kota Mekah. Dengan pembukaan kota Mekah, Allah menyelamatkan dari tangan orang-orang kafir musyrikin negeri dan rumahnya, yakni Baitullah, yang dijadikannya sebagai sumber hidayah bagi seluruh alam. Ia adalah pembukaan yang menjadi bulan gembira di kalangan penduduk langit, serta menzahirkan kemuliaan Allah di segenap penjuru, ya, buruj dan juga alam ini. Dengan pembukaan ini, manusia berduyun-duyun menganut agama Allah. Dengan kemenangan ini juga, muka bumi mula bergemerlapan dengan cahaya dan keriangan. Begitu sekali ahli sirah menulis tentang pembukaan kota Mekah. Tapi kita tak rasa apa, kan? Faktor pembukaan kota Mekah ataupun serangan ke atas Mekah telah disebutkan dalam perjanjian Hudaibiyah, bahawa salah satu daripada butir perjanjian itu menyatakan bahawa siapa yang mahu masuk ke dalam pelindungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta jaminannya, maka ia boleh berbuat demikian. Siapa yang mahu masuk dalam pelindungan dan jaminan Quraisy, maka dia berhak berbuat demikian. Dia start daripada perjanjian damai Hudaibiyah. Sebab itulah tuan-tuan, panjang bicara kita tentang perjanjian damai Hudaibiyah ini, termasuklah dengan penurunan surah Al-Fathu, ya. Jadi apabila Nabi SAW dihalang masuk bersama-sama dengan lebih kurang 1,500 orang umat Islam untuk mengerjakan umrah pada tahun ke-6 Hijrah, maka orang-orang Quraisy ini menggunakan pelbagai alasan untuk tidak membenarkan Nabi dan juga umat Islam masuk. Antara alasannya macam-macam lah, ya. Dan antara tawaran untuk menghalang tu tadi, tak lain tak bukan apa dia, perjanjian damai Hudaibiyah. Dan perjanjian damai Hudaibiyah ini, kalau kita buat perjanjian sewa beli rumah contohnya, perjanjian juga tu, kan? Maka hak kita dan hak bank, ya, dinyatakan dalam perjanjian itu. Dan sepatutnya dalam mana-mana perjanjian pun, dua-dua pihak mesti menyatakan, saya nak A, B, C, D, E. Pihak satu lagi sama, saya nak 1, 2, 3, 4. Gitu. Kan? Itu namanya perjanjian. Yang kita kisahin untuk buat keluar kereta, motor, rumah tu, memang sebelah pihak. Memang sebelah pihak pun. Ya, tapi sebenarnya, dalam perjanjian itu membela lah kita ni. Memang ada pembelaan tu. Cuma kita tak baca, kan? Kita tak baca. Habis bayar dah ansuran, tak baca juga perjanjian tu. Betul kan? Sepatutnya kita baca. Ya, kita baca. Semua perjanjian ini, dua-dua pihak kena hadam. Baik. Perjanjian damai Hudaibiyah ni, Nabi SAW tak sempat minta bahagian dia, bahagian umat Islam.
Kami nak macam ni. Tak ada, tak sempat. Sebab Quraisy dah draft, siap-siap dah perjanjian itu, dan paksa Nabi Muhammad SAW untuk terima. Oh, tu dia. Ya? Paksa terima. Ini hakikat yang berlaku dalam perjanjian damai Hudaibiyah ni, tuan-tuan. Dan Nabi SAW juga tidak memerlukan masa yang lama untuk menerima perjanjian tu. Dia terima saja. Dia terima saja. Tuan-tuan, lepas tu, ini yang sahabat-sahabat jadi bengkak masa tu kan. Tak aci ni. Rasulullah asyik angguk. Asyik wafakna. Kan, tuan-tuan. Sebab apa Rasulullah SAW wafakna, kami setuju. Sebab Rasulullah dah nampak jauh. Walaupun perjanjian itu draftingnya adalah daripada orang Quraisy, dan Quraisy ingat semuanya menang ke kita, paksa Nabi Muhammad supaya sign, maknanya tuan-tuan, Nabi Muhammad nampak jauh daripada apa yang orang Quraisy letak kat situ. Terimalah, susah apanya, kan? Dan nak suruh kami terima sangat, kami terima. Kan? Hakikatnya tuan-tuan, semua fakta ataupun semua item dalam perjanjian damai Hudaibiyah itu menguntungkan umat Islam. Hakikatnya begitu. Mana lagi kita nak cari dalam kehidupan ini perjanjian-perjanjian seperti itu, ya? Perjanjian-perjanjian yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, kemudian dibaca dengan jauhnya oleh pemimpin-pemimpin umat Islam, khalifah umat Islam, ya? Mana lagi nak cari? Benda ni berulang, bukan tak berulang, tuan-tuan. Berulang dalam kerajaan Uthmaniyah, walaupun penghujungnya juga menyedihkan, umat Islam cerdik jauh ke depan, ya. Dalam kerajaan Andalusia, ya. Dalam kerajaan Andalusia ni Bani Umayyah, cerdik, bukan tak cerdik. Dalam kerajaan Abbasiyah juga cerdik, Ayyubiyah cerdik. Tapi hujung-hujung ni, ni masalah jadi tak cerdik, tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Sebab kehidupan sudah mewah. Sebab itulah tuan-tuan, dalam memahami peredaran tamadun ini, kita kena baca kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, tuan-tuan. Kena baca. Percayalah cakap saya, dengan membaca Muqaddimah Ibnu Khaldun, otak kita berkembang, tuan-tuan. Ya? Saya, Muqaddimah Ibnu Khaldun ini, ada kat pejabat satu, kat rumah satu. Kan, tebal. Kat pejabat, terjemahan dari syarikat lain, dekat rumah terjemahan dari syarikat lain. Kenapa saya buat macam tu? Sebab satunya nak dan teks Muqaddimah bahasa Arab ada kat rumah. Sebab apa? Ini minat saya, tuan-tuan, ya. Bila kita baca terjemahan daripada dua orang atau lebih yang berbeza, secara tak langsung kefahaman kita lagi tinggi sebenarnya, ya. Perkataan yang sama tapi diterjemahkan mungkin dengan lenggok bahasa yang berbeza. Ini kegemaran saya, ya. Sebab itulah terjemahan buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi contohnya, bila isteri tengok, anak tengok, hari itu dah ada terjemahan ini, kan? Ni sama ni bapa terbeli yang sama, bukan terbeli, memang membeli. Sebab ini perkembangan bahasa, ya, istilah kita. Teks Yusuf Al-Qaradawi banyak diterjemahkan oleh Indonesia contohnya, ya. Oleh orang Malaysia pun ada juga. Jadi kita bacalah dua-dua, susah apanya. Secara tak langsung kefahaman kita berbeza-beza, ya. Kita nampak tingkatkan benda tu. Contoh, tuan-tuan, ayat Quran sendiri. Ayat Quran sendiri, kalau kita baca terjemahan dia literal begitu saja, kita ambil lah tafsir pimpinan Ar-Rahman contohnya, kita baca, kita faham seperti mana yang ada dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tapi bila kita membaca dari sudut asbabun nuzul ayat-ayat tertentu, maka kita faham lain pula, tuan-tuan. Sebenarnya lebih mendalam kefahaman kita. Dan sepatutnya kita membaca tafsiran ataupun terjemahan Al-Quran ini beserta dengan sababun nuzul. Kena, wajib sebenarnya, ya. Baru kita faham konteks. Saya nak tunjuk satu kisah
Kisah yang mana berlaku pada abad pertama Hijrah, ketika para sahabat masih ramai yang hidup selepas kewafatan Rasulullah SAW. Ya. Generasi ini generasi sahabat lagi. Adalah satu ayat disebut Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha an yattawafa bihima. Ya, ayat tu kan? Ayat sa'i. Dibaca ayat itu secara kefahaman literal, ya, maknanya balik bahasa. Yang baca ni bukan orang Melayu, tuan-tuan. Yang baca ni adalah anak kepada sahabat. Maknanya tabi'in. Bahkan tabi'in ini sempat jumpa Rasulullah SAW pun. Cuma masa dia jumpa Rasulullah tu, umurnya baru 5-6 tahun. Begitu, ya. Bahkan, tambah lagi fakta. Datuk dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datuk dia. Dan tambah lagi faktanya, dia tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi peneman Aisyah. Sehinggalah Aisyah wafat dan dia mendewasa. Aisyah sehingga dikenali dengan nama Ummu Urwah. Aisyah, isteri Nabi tu, ya, mana ada anak kan? Tapi dia dikenali sebagai Ibu Urwah. Urwah mana? Urwah, ya, iaitu anak kepada Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, ya. Ibunya siapa? Ibunya Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma. Ya, kenapa saya cerita macam tu? Nak tunjuknya bahawa tabi'in peringkat awal pun sudah terperangkap dengan maksud maksud balik bahasa Al-Quran itu dengan hakikat terjemah, hakikat tafsirnya ataupun hakikat ayat itu sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya mereka belajar, bukan tak belajar. Itu dia. Mereka belajar. Okey. Satu hari Urwah bertanya kepada makcik dia, Aisyah. Dia kata, makcik ataupun dia panggil khalah, ya. Adik-beradik mak, khalah. Dia kata sa'i ini sunat. Kata dia, sa'i selepas tawaf tu sunat. Kata Aisyah, kenapa kamu kata gitu? Kan? Dia pun buat keluarlah ayat Inna Safa wal Marwata min syairillah tadi. Dalam ayat itu bermaksud apa? Ya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah salah satu daripada syiar ataupun ibadah dalam agama Allah. Okey. Tidaklah menjadi dosa kepada sesiapa yang bersa'i, bertawaf, berulang alik. Diguna ayat tu tawaf. Tawaf tu tadi maknanya ulang alik. Kat situ, ya. Tawaf dekat Kaabah tu mengelilingi. Tu beza dia. Jadi sa'i lah maksudnya. Siapa yang berulang alik antara Safa dan Marwah tidak menjadi dosa. Kalau tak menjadi dosa bermaksud boleh buat, boleh tak buat, kata Urwah. Maka hukumnya sunat. Apa kata Aisyah? Aisyah kata apa? Sungguh buruk pemahamanmu, wahai anakku. Buruk pemahamanmu. Sebab apa? Sebab kamu tak tahu sababun nuzul ayat ini apa dia. Sababun nuzul ayat ini ialah menjawab pertanyaan orang-orang Islam Madinah khasnya, ya, yang telah bersama-sama Rasulullah SAW dalam pembukaan kota Mekah. Okey. Dan setelah mereka tawaf, ya, masa buka kota Mekah tu, Nabi bersihkan semua berhala dari sekeliling Kaabah tu. Jadi lapangan tawaf itu bersih, cuci, tak ada berhala. Okey, so selepas dibersihkan, Nabi SAW bagi tempoh setahun kepada orang-orang Mekah untuk membersihkan rumah mereka dan juga persekitaran Mekah daripada berhala. Setahun. Yang Kaabah ni aku settle dah, kata Nabi. Kan? Kaabah ni tak boleh main-main. Settle. Yang lain daripada Kaabah, kamu settle sendiri. Setahun masa. Kalau dalam masa setahun masih ada berhala, aku datang, aku bersihkan. Toleransi. Toleransi dengan orang-orang Mekah. Ya? Supaya mereka tidak menaruh dendam, menerima Islam dengan redha dan sebagainya. Begitulah. Jadi tuan-tuan tahu tak kat mana
himpunan berhala yang terbanyak juga dalam Mekah ni. Pada masa tu kat mana? Di tengah-tengah antara Safa dan Marwah, tempat yang kita berlari-lari anak bila sampai tempat tu ataupun dikenali dengan lampu hijau. Lampu hijau kan. Jadi tuan-tuan, area itulah sebenarnya area berhala masih bertimbun kat situ. Nabi tak buang. Nabi tak buang sebab apa? Biar orang Mekah sendiri yang buang dengan kesedaran mereka. Setahun, ya, ingat. Jadi orang-orang Madinah ni yang datang dengan hati bersih, suci bersama-sama Rasulullah SAW ini, ya, tentera-tentera Islam ni, tawaflah mereka, tawaf. Lepas tawaf, ya, pergi sa'i. Bila pergi sa'i, mereka ragu-ragu. Alamak, kat tengah tu, berhala penuh kat situ. So, macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat ni? Kan? Maka turunlah ayat itu. Jadi ayat itu bermaksud, sa'i pun wajib seperti mana tawaf juga dalam umrah. Ya, tidak ada masalah untuk mereka melalui kawasan berhala tu tadi, ya. Fala junaha, sebab fokusnya adalah untuk mereka beribadah. Jadi ayat itu sebenarnya memberikan simbol bahawa sa'i itu juga wajib. Jadi Aisyah hajar anak saudara dia yang mana masa pembukaan kota Mekah tu boleh jadi anak saudaranya baru umur 3 tahun. Jadi tak nampak peristiwa tersebut berlaku, ya. Itu antara dialog Urwah dan Aisyah. Tuan-tuan, dialog untuk Urwah dan Aisyah yang saya kumpulkan. Seronok baca, ya. Bagaimana Aisyah mendidik anak saudaranya ini dengan sababun nuzul, ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila turun dari sa'i dari Safa ni sampai dekat kawasan lampu hijau tu, tuan-tuan perasan tak ada setengah lah, sikit je, makin hari makin tak ada kot. Saya memang pernah jumpa lah. Dia suka melencong gitu. Dia tak straight. Dia suka melencong ke kanan. Lepas tu dari Marwah ke Safa dia melencong ke kiri. Ya? Kalau pernah jumpa lah, jangan marah tau. Jangan kata, apa benda orang ni melencong-lencong pula orang nak sa'i ni. Bukan. Sebab pada masa tu, turun tu, tak nak bagi rempuh berhala tu, dia lencong ke kanan, lencong ke kiri, mengelak sebenarnya kan. Jadi pedulilah dia kat situ. Yang penting ayat ini menunjukkan bahawa Safa dan Marwah ni adalah daripada syiar Allah. Saya terfikir pula nak cerita benda ni sebab berkait juga dengan pembukaan kota Mekah, ya. Jadi tuan-tuan ingat, bacalah terjemahan daripada berbagai-bagai versi, tapi kita dekat Malaysia ni yang utama Pimpinan Ar-Rahman lah, yang diterbitkan oleh bahagian halawat Islam, Jabatan Perdana Menteri ataupun Bahis masa tu. Sekarang ni dikenali sebagai JAKIM kan, kita. Tapi terjemahan lain baca juga, tak apa. Dan yang paling penting, tuan-tuan mesti juga membaca sababun nuzul ayat-ayat tersebut, baru faham. Ya, dan jangan sekali-kali terus bila baca faham makna terus nak buat keluar hukum sendiri-sendiri. Jangan. Dalam bab nak keluar hukum ni, tanyalah guru-guru yang bertauliah, yang memang berkecimpung dalam bidang tafsir Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan. Okey. Jadi tuan-tuan balik kepada cerita semula. Dalam perjanjian damai Hudaibiyah tadi, ya, 2 tahun sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah ini, telah ditulis sesiapa yang melindungi, sesiapa yang berlindung di bawah Muhammad, bernaung di Muhammad, tidak akan diganggu oleh Mekah. Sesiapa yang bernaung di bawah Mekah, Muhammad juga tidak akan ganggu dia. Ini perjanjian Hudaibiyah. Nabi setuju. Tapi agak-agaknya, siapakah antara dua pihak ini yang mula buat kacau dan tak hormati fasal ini ataupun item ini? Mekah lah, kan? Sebaik sahaja diumumkan perjanjian damai Hudaibiyah ini, bangkitlah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini adalah kaum yang mentadbir kota Mekah sebelum Quraisy mengambil alih. Ya, sebelum Quraisy ambil alih, kaum inilah yang mentadbir kota Mekah. Apabila Quraisy ambil alih, maka Bani Khuza'ah ini terpinggir akhirnya terkeluar dari kawasan tanah suci Mekah, tanah haram Mekah. Jadi diduduk di kawasan luar tanah haram Mekah. Bertembung pula dengan Bani Bakri. Bani Bakri Bakar, ya, kan tuan-tuan? Juga duduk kampung sebelah menyebelah, berhampiran dan sebagainya. Dan sejak turun-temurun lagi,
Bani Bakri ini memang bergaduh dengan Bani Khuza'ah. Apabila perjanjian damai Hudaybiyah dibaca kepada umum pada tahun ke-6 Hijrah, tuan-tuan, ya, Bani Khuza'ah terus bangkit mengisytiharkan bahawa kami bersama-sama dengan Muhammad dan Madinah. Walhal dia ni duduk di luar tanah haram Mekah sikit je, ya. Dan untuk pengetahuan juga, Bani Khuza'ah ramai yang telah memeluk Islam pada masa itu, walaupun tidak keseluruhan, ramai yang telah memeluk Islam. Dan mereka ini makin hari makin berkembang Islamnya dalam Bani Khuza'ah yang ramai itu tadi, ya. Jadi tuan-tuan, apabila melihat Bani Khuza'ah isytihar kami bersama-sama dengan orang-orang Muhammad dan orang-orang Madinah, umat Islam mengalu-alukan, ya, menyambut mereka datang. Baik, kami bersama-sama kami berpeluk-pelukan, meraihkan. Bila Bani Bakri tengok Bani Khuza'ah mengaku berlindung di bawah Madinah, Bani Bakri pun apa lagi? Kami bersama Mekah dan Quraisy, kata dia. Adakah mereka ni disambut seperti mana umat Islam menyambut Bani Khuza'ah? Jawapannya tidak. Masing-masing sepi. Sepi 1000 bahasa. Sebab apa? Mereka dah terfikir perangkap daripada fasal ini kerana Bani Bakri ini memang terkenal. Bani Bakar, kan? Memang kaki bakar. Itu dia. Itulah ringkas ceritanya. Jadi mereka pun diam, bengkak, ya alamak, kenapalah muka ni juga yang datang dengan kita? Kan? Antara Bani Bakri dengan Bani Khuza'ah jauh bezanya. Bani Khuza'ah jauh lebih baik, lebih sopan, ya, berbanding dengan Bani Bakar ataupun Bani Bakri ni tadi, ya. Mau tak mau, terpaksalah terima. Sebab perjanjian sudah mengatakan demikian. Siapa sahaja boleh berlindung, boleh bernaung di bawah salah satu di antara pihak, iaitu Madinah ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Quraisy. Terpaksalah terima. Tuan-tuan, setelah memakan masa setahun lebih, hampir 2 tahun, perjanjian damai Hudaybiyah berlaku pada bulan Zulkaidah, tahun 6 Hijrah. Manakala pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan 8 Hijrah. Jadi lebih kurang dalam setahun ataupun 21 bulan. Tak sempat 24 bulan. Berlakulah pelanggaran Bani Bakri ataupun Bani Bakar ke atas Bani Khuza'ah pada suatu malam, ya, yang mana mereka telah merempuh kampung Bani Khuza'ah, merompak, merogol dan macam-macam lagi, termasuklah juga membunuh orang-orang Bani Khuza'ah. Dan mereka ini telah dibantu oleh beberapa pemuda Quraisy. Tambahkan minyak lagi, kan? Api itu dah menyala, kita tambah minyak lagi. Dan dalam keadaan mabuk-mabuk, pada pagi esoknya mereka dengan bangganya mengisytiharkan bahawa malam tadi mereka buat kacau dalam perkampungan Bani Khuza'ah. Maka berita tu, tuan-tuan, walaupun pada masa itu belum ada internet, belum ada WhatsApp lagi, viral lah dengan secepatnya bahawa yang buat kacau dalam perkampungan Bani Khuza'ah malam tadi adalah daripada Bani Bakri dan Bani Quraisy. Abu Sufyan pun dengan lemas, tuan-tuan, ya. Abu Sufyan dengan lemasnya telah menunggang Baghal. Baghal ni iaitu keldai kacuk dengan kuda, tuan-tuan, ya. Keluarlah Baghal yang lebih kuat sikit berbanding dengan keldai. Tapi kenapa mereka suka mengacuk kuda dengan keldai jadi Baghal? Sebab kuda ni dia ada martabat istimewa dia juga, kan. Jadi bila kecerdikan kuda tu dia berbeza lah, ya, berbanding dengan keldai. Jadi sebab itulah mereka mahu satu binatang yang kuat tapi kecerdikannya taklah sehebat kecerdikan kuda. Okey, kita rehat sekejap. Baik, tuan-tuan, ringkaskan cerita. Apabila sampai perkara ini ke pengetahuan Abu Sufyan, maka Abu Sufyan dah nampak dah, inilah bala paling besar yang akan menimpa Quraisy Mekah. Maka dengan itu Abu Sufyan pun keluar dari Mekah senyap-senyap dengan hanya seorang pembantu, naik Baghal, tuan-tuan, ya, menuju ke Mekah, menuju ke Madinah. Menuju ke Madinah, dan dia pun pada masa itu tahu
bahawa salah seorang anak perempuan dia, Ummu Habibah, ya, ataupun nama sebenarnya Ramlah, ya, binti Abi Sufyan, telah pun berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi barulah nak mengaku anak. Selama ni Rasulullah SAW duk layan baik dia, walaupun dalam keadaan dia memerangi Rasulullah dengan begitu dahsyat, tapi tetap Rasulullah bagi ruang juga, ya. Tapi kali ini baru nak mengaku anak, kan. Pergilah dia ke rumah Ummu Habibah. Dia tanya, kat mana Ummu Habibah tinggal? Sampai-sampai betul itulah rumah Ummu Habibah, dan dia minta untuk naik ke rumah Ummu Habibah. Dan kebetulan pada hari itu adalah hari giliran Rasulullah SAW bermalam di rumah Ummu Habibah. Maka tuan-tuan, dia naik rumah Rasulullah SAW, dia melihat sendiri dalam rumah itu tak ada apa pun, perabot-perabot tak ada, tuan-tuan, melainkan hanya satu tikar lah, ataupun kapet kecil, macam sejadah begitu, ya. Hamparan, dia sebut hamparan. Dia tak sebut dari kapet ke apa, ataupun dari tikar ke apa, tak sebut. Dia sebut hamparan saja. Jadi Abu Sufyan pun ingat, oh itulah tempatnya untuk tetamu-tetamu datang. Jadi dia ni kan tetamu. Maka dia pun pergilah menuju nak duduk tempat tu. Tiba-tiba Ummu Habibah terus terekam gulung hamparan tadi, kan? Gulung terus. Katanya Abu Sufyan, kamu buat macam ni ke bapak? Anak bapak betul, kan? Mungkin idea Piramli anak bapak tu, kan, dari filem ni lah, daripada sirah ni lah juga, cuma tukarnya jadi apa, dua-dua lelaki, kan. Maka kata Ummu Habibah, hamparan ini hanya untuk Rasulullah SAW. Aku hampar sebab dia nak balik sekejap lagi. Jadi kamu tak layak duduk di hamparan ini, wahai bapaku, kamu masih kotor, katanya Ummu Habibah. Direct bagi, kan. Sebab suasana perang, memang perang. Perang saja mereka ni. Ya, baru 21 bulan berdamai. Tu pun Abu Sufyan tak redha, kan. Abu Sufyan tak redha berdamai tadi sebab bagi dia sepatutnya terus menyerang. Ya, maknanya inilah kafir harbi sungguhnya sebenarnya. Kalau nak faham sampai tahap tu, ya. Maka Abu Sufyan pun, sampai hati kamu buat gini pada bapak kamu, ya, katanya Abu Sufyan. Bengkak je dia. Tapi tak apalah, sabar je. Sabar je, duduk je dia, tunggu. Datanglah Rasulullah SAW. Betul datang Rasulullah SAW pada hari itu. Maka tuan-tuan, Ummu Habibah pun memberitahu ayah dia datang dan sebagainya. Ya, dia tak nafikan itu ayah dia. Tapi martabat Rasulullah SAW itu jauh lebih tinggi daripada ayah dia. Itu yang dia sendiri menghormati Rasulullah SAW sampai tahap itu. Dibuka hamparan itu untuk Rasulullah naik. Ya. Rasulullah pun duduk. Abu Sufyan, dia ingat Rasulullah SAW belum tahu lagi tentang peristiwa yang berlaku 400-500 km dari Madinah pada masa itu, iaitu di Mekah lah. Dia ingat Rasulullah tak tahu peristiwa tu. Sebab peristiwa tu baru berlaku sangat. Dan dia pun dah pecut dah baral dia tu, senyap-senyap, menyamar lagi berjalan, tak tunjuk dia ni sebagai pembesar kota Mekah. Ya, hanya, yalah, kalau naik baral, orang tak perasan. Orang ingatkan badui berjalan begitu je. Kalau dia naik kuda, orang nampak dia ni siapa. Itu taktik dia. Ya? Maka tuan-tuan, kisahnya, ya, saya tak nak baca teks, kita cerita benda ni dan kita ambil faham fiqh sirah, ya. Jadi Abu Sufyan kata, wahai Muhammad, ya, marilah kita buat perjanjian. Nabi dengar, Nabi tak kata apa. Ini style Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak bercakap, bagi dia bercakap. Tak payah nak potong-potong, bagi dia bercakap, habis dah. Memang Rasulullah SAW selalu akan bertanya, dah habis? Itu dia. Kalau dah habis, boleh dengar aku cakap pula. Memang itu gaya dakwah Rasulullah SAW. Kita ni, orang nak bercakap, kita nak bercakap. Orang diam, kita pun diam, kan? Itu dia. Ini berjemaah kita ni. Bagus, berjemaah. Kalau diam berjemaah. Tapi nak bercakap je, mula pakai-pakai nak bercakap. Apa benda lah, kan? Maka Abu Sufyan pun ceritalah gini. Kita buat perjanjian. Dia kata, perjanjian untuk apa? Kata Rasulullah SAW. Ya? Perjanjian untuk antara Mekah dengan Madinah ini supaya lebih sempurna. Dia pun begitu, begini. Rasulullah pun tanya balik. Dah habis dia cakap, bukankah kita masih dalam perjanjian? Kata Rasulullah SAW, kan?
Ya, tapi perjanjian itu sudah lama, sudah lapuk. Baru 21 bulan sudah lapuk. Kan, sudah lama. Eloknya kita perbaharui dengan perjanjian baharu. Yang lebih sempurna, lebih teliti. Tahu apa jawapan Rasulullah lepas tu? Sudah habis kamu bercakap, wahai Abu Sufyan, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu saja. Kami adalah kaum yang berpegang dengan perjanjian pertama, kata Nabi. Tak main ubah-ubah ni, kan? Dah itu perjanjian, itu keputusan syura, itulah yang kami pegang. Tak main tengah jalan ubah, tengah jalan ubah. Ya. Maka dengan kecewa Abu Sufyan pun keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW. Ya. Bertemu dengan Abu Bakar. Dia cari mana rumah Abu Bakar. Gitu. Dia pun pujuk Abu Bakar sekian. Abu Bakar pun guna style Rasulullah SAW juga. Bercakap bagi habis. Bercakap bagi habis. Dah habis wahai Abu Sufyan? Dah habis. Kata Abu Bakar, exactly seperti mana Nabi sebut. Kami adalah kaum yang berpegang dengan perjanjian pertama dan kami ikut Rasulullah SAW. Begitulah Rasulullah, begitulah kami. Marah Abu Sufyan. Lalu tuan-tuan, dia keluar dari Madinah ya, dengan menjerit bahawa jika berlaku apa-apa, aku datang dengan penuh keamanan, tetapi Nabi kamu semualah yang menolak keamanan ini. Jika berlaku apa-apa, aku tak tanggungjawab. Keluarlah dia dari Madinah dengan tidak diusik pun oleh orang-orang Madinah, dengan kecewa, tapi masih lagi bercakap besar, sombong lagi. Ya. Maka tuan-tuan, apa reaksi Rasulullah SAW selepas Abu Sufyan buat kacau macam tu di Madinah? Reaksinya senyap, diam. Tak ada riak di air langsung. Ini gerakan yang cukup teratur oleh Rasulullah SAW dalam tempoh lebih kurang sebulan sebelum serangan ke atas Mekah dalam Fathu Mekah. Wallahualam. Kita sambung dalam pertemuan akan datang insyaAllah ya. Sekali itu saja pada malam ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.